Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an. Ya Allah ya Tuhan kami, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya pembacaan Al-Qur'an. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Apa kabar para penonton YouTube channel Tahsin Q yang dirahmati Allah sekalian? Suka saya maklumkan di sini bahawa saya berhasrat untuk berkongsi dengan saudara-saudari, ibu bapa, adik kakak, sidang penonton YouTube channel Tahsin Q bahawa saya berhasrat untuk berkongsi rakaman sesi pembacaan kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Al-Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i ini bersama para penonton Tahsin Q sekalian, untuk sama-sama kita ambil sedikit sebanyak manfaat daripadanya untuk memperdalamkan, memperkemaskan pengetahuan fiqh kita sebagai bekal untuk kita melengkapkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala semasa kita masih lagi hidup di muka bumi yang fana, yang sementara ini, yang mana akan berfaedah insya-Allah untuk kehidupan akhirat kita yang kekal abadi insya-Allah. Semoga sama-sama kita semua ditempatkan di kalangan orang yang beriman dan beramal soleh, dan kita semua berkekalan dalam Jannatul Firdaus insya-Allah. Okey. Sebagai satu bentuk penafian ataupun disclaimer berhubung sesi perkongsian ini, saya ingin maklumkan di sini, saya ingin tegaskan di sini bahawa sesi rakaman pembacaan ini bukanlah sesi mengajar ilmu fiqh, kerana ia bukanlah keahlian saya. Ia hanyalah sekadar satu bentuk perkongsian ilmu menerusi rakaman pembacaan kitab ini untuk sama-sama kita ambil manfaat daripadanya, dan ia bukanlah sesi belajar dan mengajar fiqh daripada seorang guru kepada muridnya. Ia hanyalah sekadar perkongsian ilmu menerusi pembacaan. Okey, sedikit info tentang kitab yang sedang kita baca dan semak ini. Al-Fiqh Al-Manhaji ala Al-Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i, yang merupakan karangan Ashabul Fadilah Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bura dan Dr. Ali Asy-Syarbaji, dan ia adalah jilid 1, dan penterjemahnya adalah Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, yang merupakan mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk bahagian hal ehwal agama Islam kita beserta dan rakan-rakannya, dan ia adalah terbitan daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Ini adalah jilid yang pertama, yang mana jilid ini merangkumi muqaddimah kitab, hukum bersuci, solat, azan dan iqamah, zakat fitrah, kurban dan pengurusan jenazah. Jilid pertama ini, yang sedang kita kongsikan ini adalah versi PDF, dan dia merupakan cetakan pertama pada tahun 2011, dan ia diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKI, dan
Catakannya pula oleh Aslita Sendirian Berhad. Okey, untuk sesi perkongsian yang pertama ini, kita akan fokuskan kepada isi kandungan kitab, dan tumpuan kita adalah kepada Muqaddimah Al-Fiqh Al-Manhaji, yakni Muqaddimah di muka surat 9, rangka Muqaddimah di muka surat 11, dan bahagian pertama daripada Muqaddimah Al-Fiqh Al-Manhaji iaitu sejarah kitab Al-Fiqh Al-Manhaji di muka surat 12. Yang keduanya, keistimewaan kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ini di muka surat 14. Yang ketiganya, metodologi terjemahan kitab ini di muka surat 17. Dan itu sahaja yang akan kita kongsikan bagi sesi pertama kita, insya-Allah. Dan menyusul di sesi yang seterusnya adalah keempatnya, biografi ringkas pengarang kitab ini di muka surat 18, 19 dan 20, iaitu biografi ringkas Syekh Dr. Mustafa Al-Khin, biografi ringkas Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha, dan biografi ringkas Syekh Dr. Ali Asy-Syarbaji. Kemudiannya, yang kelima, biografi Imam Asy-Syafi'i serta fiqhnya. Seterusnya, bahagian yang keenam daripada muqaddimah kitab ini, iaitu Mabadi' Al-Ulum. Yang ketujuh, tentang beberapa istilah fiqh Al-Syafi'i. Yang ke-8, karya dan fatwa di dalam mazhab Al-Syafi'i. Yang ke-9, sebab Muqaddimah Al-Fiqh Al-Manhaji dikemukakan. Yang ke-10, biografi ringkas tokoh-tokoh hadis. Dan yang ke-11, pendapat tokoh dan ulama berkenaan kitab Al-Fiqh Al-Manhaji di muka surat 83. Demikianlah perkongsian yang akan kita kongsikan bersama-sama berhubung dengan muqaddimah kitab. Termasuklah sekalung penghargaan dan muqaddimah pengarang Al-Fiqh Al-Manhaji. Muka surat 93. Okey. Muqaddimah Al-Fiqh Al-Manhaji. Muqaddimah Al-Fiqh Al-Manhaji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qail. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa huwal alimul alim. Alladhi amarana bil ilm. Wa arsyadana lid-du'a bistimararil ilm. Wa ziyadatih. Faqala ta'ala. Wa qur rabbi zidni ilma. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-mab'usu rahmatan lil alamin. Wal qail. Innama bu'istu mu'alliman. Wa qala aidan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa da'a li ibni Abbas radhiyallahu anhuma faqala Allahumma 'allamhu at-ta'wil wa faqihu fid din. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil sahabati ajma'in alladhina kanu 'ulama'ahu kama kadu min fiqhihim an yakunu anbiya'. Wa rahimallahul ulama al-alamin wal a'immatal mujtahidin wat tabi'ina wa man salaka tariqal huda wal haqqul mubin ila yaumiddin wa ba'd. Dengan izinnya, dapatlah kami, yakni pengarang, kumpulan penterjemah kitab ini, dapatlah kami menyiapkan terjemahan kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Al-Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i dengan jayanya. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami berkata, fiqh Islam pernah menjadi kebanggaan dan mesti mendapat penghormatan di kalangan sistem undang-undang di dunia. Ianya merupakan sebaik-baik gambaran praktikal kepada orang Islam, iaitu berjaya memenuhi tuntutan manusia dalam semua aspek peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan dan tingkah laku. Ia mengatur peraturan kehidupan mereka. Melalui fiqh Islam ini, tersebarlah keunggulan dan kebenaran hukum hakam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dengannya terlaksanalah tujuan suci dan matlamat utama agama yang mulia ini. Kerana apa jua prinsip yang dibawa oleh Islam, sama ada akidah yang benar, ibadat yang sempurna dan muamalat yang betul lagi lurus. Pada hakikatnya,
Kesannya itu bertujuan untuk melaksanakan matlamat pendidikan Islam yang berfungsi memperbetulkan urusan perhubungan dan pekerti mulia masyarakat. Fiqh dalam erti kata yang luas ialah mengenal diri dengan perkara-perkara yang patut dan wajar serta apa yang tidak patut dan tidak wajar. Fiqh dalam kata yang lebih khusus ialah termasuklah hukum-hukum syarak yang praktikal. Semua ini merupakan terjemahan yang lengkap dan tepat kepada syariat Islam dan metodologinya, iaitu Al-Quran tentang kehidupan. Dalam terjemahan ini, kami, yakni panel penterjemah, banyak bergantung kepada terjemahan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan yang diketuai oleh Sahibus Samahah yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Yusof sendiri dengan pertolongan dan bantuan daripada sahabat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Sembilan. Ia juga turut disertai oleh pakar-pakar bahasa bagi mengemaskinikan lagi aspek bahasa dalam proses penterjemahan ini. Walaupun begitu, sebagai amanah ilmiah dalam terjemahan, kami senantiasa membandingkan dengan teks asal dalam bahasa Arab. Begitu juga kami merujuk dan mengambil terjemahan sedikit sebanyak daripada Panitia Darussalam untuk jilid seperti bab muamalat dan bab-bab yang seterusnya. Dalam edisi kemaskini terbaru ini, saya menambahkan beberapa orang sahabat yang membantu untuk semakan dengan lebih telus. Begitu juga ditambah takhrij hadis dan sedikit nota kaki sebagai pelengkap kepada edisi terdahulu. Antara tambahannya ialah dengan kami kemukakan keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan. Banyak kesilapan yang terdahulu telah diperbetulkan dengan pengamatan dan penelitian yang rapi. Pada edisi terkini, kami, yakni panel penterjemah, telah menyusun semula pembahagian jilid hanya kepada 5 jilid sahaja. Begitu juga, saiz buku dan hurufnya juga menggunakan saiz yang lebih besar, guna untuk memudahkan penglihatan bagi generasi yang berusia dan kurang jelas penglihatannya. Suka dinyatakan bahawa penterjemahan ini bukanlah yang paling lengkap, tetapi ianya lebih kepada mafhum makna serta maksud dan matlamat. Diharapkan semoga kefahaman tentang Islam dan perkara di sebaliknya tercapai dengan terjemahan kitab ini. Rangka Muqaddimah. Di dalam Muqaddimah Al-Fiqh Al-Manhaji ini, penterjemah menyusun kitab ini dengan kata-kata aluan daripada tokoh dan kata pengantar oleh pengarah dan musyrif Lajnah Penyusunan dan Tashih. Kemudian, ia dirangka sebagaimana berikut. Pertamanya, sejarah kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Kedua, keistimewaan kitab ini. Ketiga, metodologi terjemahan kitab ini. Keempat, biografi ringkas pengarang kitab ini iaitu Syekh Dr. Mustafa Al-Khin, Syekh Dr. Mustafa Al-Bura, Syekh Dr. Ali Ash-Sharbaji, dan kelimanya, biografi Imam Ash-Syafi'i serta fiqhnya. Keenam, Mabadi' Al-Ulum. Ketujuh, beberapa istilah fiqh Ash-Syafi'i. Kelapan, karya dan fatwa dalam mazhab Ash-Syafi'i. Kesembilan, sebab-sebab Muqaddimah Al-Fiqh Al-Manhaji dikemukakan. Kesepuluh, biografi tokoh hadis. Kesebelas, pendapat tokoh dan ulama berkenaan kitab ini. Semoga usaha ini mendapat keberkatan ilahi dan memberi manfaat kepada masyarakat Islam seluruhnya, insya-Allah. Bahagian pertama daripada Muqaddimah kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Bahagian pertama daripada Muqaddimah kitab Sejarah Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Sejarah Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Kitab ini dinamakan dengan Al-Fiqh Al-Manhaji ala Al-Mazhab Al-Imam Ash-Syafi'i yang membawa maksud fiqh yang mempunyai sistem atau manhaj mengikut acuan mazhab Ash-Syafi'i. Yang membawa maksud fiqh yang mempunyai sistem atau manhaj mengikut acuan mazhab Ash-Syafi'i. Kitab ini adalah sebuah kitab susunan baru dalam mazhab Ash-Syafi'i. Antara sebab ia dikemukakan, seperti kata pengarang, walaupun menyedari bahawa kami belum lagi setaraf dengan tokoh-tokoh fuqaha yang terdahulu, namun kami berasa berkewajipan melakukan tanggungjawab tersebut
Justru itu, kami memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan tanggungjawab ini dengan sedaya upaya kami. Biarlah mereka yang berkelayakan melengkapkan yang kurang, memperbaiki yang tidak tepat, dan memperbetulkan apa yang salah. Ini kerana, walaupun telah mencurahkan segala daya usaha, kami tidaklah mencapai matlamat ke tahap yang sempurna. Di sini, kami mengemukakan hasil yang pertama daripada penulisan tersebut yang mengandungi tajuk bersuci dan solat yang wajib diketahui oleh setiap Muslim. Kami, yakni para pengarang kitab ini, menamakan buku ini dengan Al-Fiqh Al-Manhaji berdasarkan kepada mazhab Imam Ash-Shafi'i. Harapan kami kepada mereka yang inginkan yang terbaik agar menunjukkan kepada kami perkara yang terlepas daripada matlamat yang kami tuju, dan bukanlah dengan menjatuhkan kami serta mencari salah semata-mata. Saya, yakni penterjemah kitab ini, Dr. Zulkifli, pernah mengemukakan persoalan kepada pengarang kitab ini, iaitu Dr. Mustafa Al-Khin, berkenaan dengan sebab dan cara buku ini dikarang. Berkenaan dengan sebab, beliau, yakni Dr. Mustafa Al-Khin, menjelaskan seperti berikut. Para ulama kita yang terdahulu telah mengarang sebanyak kitab tentang ilmu fiqh. Tidak syak lagi bahawa setiap pengarang yang mulia tersebut pasti telah melihat adanya ruang-ruang ilmu yang menuntut mereka membuat pengisian dan adanya keperluan yang menuntut mereka melaksanakannya bersungguh-sungguh. Ada di kalangan mereka mendapati perlu membuat huraian secara meluas, manakala yang lain pula mendapatinya sangat perlu kepada rumusan dan ringkasan sahaja. Begitu juga, ada di kalangan mereka yang mengarangnya dalam bentuk puisi ataupun prosa. Seterusnya, ada yang mengkaji masalah-masalah yang penting serta bahagian-bahagian yang berkaitan dengannya. Di samping itu, ada juga pengarang yang membataskan kajiannya kepada masalah-masalah yang penting sahaja, tanpa mengemukakan bahagian-bahagian tersebut. Mereka mengarang kitab masing-masing dengan tujuan mengisi kekosongan yang perlu dipenuhi dan mengatasi kekurangan di dalam perpustakaan Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridai usaha yang mereka lakukan dan mencatatkannya sebagai sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat yang tidak habis-habis pahalanya sehingga hari kiamat. Oleh yang demikian, kami mendapati keperluan kepada sesuatu penulisan tentang fiqh yang membicarakan masalah-masalah yang penting beserta dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, yang disertakan pula keterangan-keterangan tentang hikmah pensyariatannya yang terjangkau oleh pemikiran kami dalam bahasa yang mudah, di samping memperbanyakkan tajuk yang menjelaskan beberapa permasalahan lagi. Berkenaan dengan cara penulisannya pula, beliau berkata, kami membahagikan tajuk-tajuk dan mengikut metodologi yang disepakati. Kemudian, apabila masing-masing selesai menulis, kami, yakni para pengarang kitab ini, akan berkumpul dan berbincang apa yang sepatutnya diselaraskan antara satu sama lain, sehinggalah terhasilnya buku ini. Menariknya, buku ini menjadi kejutan kepada pecinta mazhab Asy-Syafi'i kerana wujudnya pelbagai pembaharuan dan tajdid dalam penulisan mazhab Asy-Syafi'i. Bahagian kedua daripada muqaddimah kitab ini, iaitu keistimewaan kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ini. Bahagian kedua daripada muqaddimah kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ini, iaitu keistimewaan kitab ini. Berdasarkan pengamatan saya, yakni penterjemah kitab ini, didapati buku ini mempunyai pelbagai keistimewaan. Antaranya, pertama, penerangan yang ringkas, jelas dan padat dalam fiqh Asy-Syafi'i. Kedua, kitab ini menggabungkan penyataan fiqh dengan dalil-dalil naqli dan aqli. Istimewaan yang ketiga, manhaj dan sistem buku ini dari segi metodologinya adalah sama pada setiap bab dan kitab. Keempat, hadis yang dikemukakan dinyatakan nombor hadis, bab bagi hadis tertentu dan turut disertakan takhrijnya. Istimewaan yang kelima, pengarang juga menyebut sejarah pensyariatan tentang sesuatu perkara seperti solat, puasa,
zakat dan lain-lainnya. Keistimewaan yang keenam, kadang-kadang di dalam terjemahan kitab ini, penulis juga menyebut pendapat fuqaha seperti Imam An-Nawawi yang biodata ringkasnya disertakan sebagai nota kaki di bawah ini. Imam Al-Ghazali juga biodata ringkasnya di nota kaki dan lain-lainnya. Ini menambahkan lagi khazanah ilmiah bertunjangkan fiqh al-Syafi'i. Istimewaan yang ketujuh, buku ini dimuqaddimahkan dengan pengenalan fiqh atau disebut sebagai madkhal am yang mengandungi pengertian kaitan antara fiqh dan aqidah, sifat fiqh, sumber-sumber fiqh, dan juga pengertian istilah ilmu fiqh seperti fardu, wajib, dan lain-lainnya. Istimewaan yang ke-8, pengarang juga menyebut wajah istidlal atau pendalilan atau fiqh hadis yang dapat diambil daripada nas-nas naqli. Ke-9, kadang-kadang pengarang menyebut sifat ibadat Rasulullah SAW yang merentasi mazhab seperti cara Rasulullah SAW berwudu, ibadat haji Rasulullah SAW, dan lain-lainnya. Istimewaan kitab ini yang ke-10, ada kalanya disebut hukum-hukum dan masalah fiqhiyah di bawah satu-satu tajuk untuk menambahkan lagi kefahaman dan permasalahan fiqh seperti dalam bab talaq, iddah, dan lain-lainnya. Ke-11, susunan dan metodologi buku ini menyamai risalah atau tesis master dan PhD. Ini tidaklah janggal kerana pengarang diasuh dengan sistem tersebut ketika menyiapkan tesis masing-masing. Tidak syak lagi kesajanaan dan keilmuan mereka terserlah berdasarkan metodologi yang mereka terpakai. Keistimewaan yang ke-12, pengarang mengemukakan contoh-contoh yang bersifat hidup dan semasa sesuai dengan realiti masa kini bagi memantapkan lagi kefahaman pembacanya. Keistimewaan yang ke-13, pengarang juga menyebut hikmah dan asrar, yakni rahsia-rahsia berkenaan dengan hukum yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau pensyariatan ibadah. Ini disebut secara khusus di bawah tajuk hikmah. Berdasarkan apa yang dinyatakan di atas, sebenarnya banyak lagi keistimewaan yang terdapat dalam kitab ini. Antara lainnya, kerana ketokohan pengarang-pengarang itu sendiri yang begitu ilmam dalam penguasaan fiqh dan usul fiqh mazhab Asy-Syafi'i, dan ditambah pula dengan penguasaan ilmu alat yang lain. Di samping itu, buku ini amat masyhur bukan sekadar di bumi Syam ataupun tanah Arab, tetapi ia melebar ke Nusantara, dan yang menariknya, ia turut diajar di peringkat-peringkat masjid-masjid hingga ke Menara Gading. Begitu juga, kita dapati ramai tokoh yang mengikuti jejak langkah pengarang ini dalam menyusun fiqh Asy-Syafi'i, seperti guru kami Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar, dan Dr. Muhammad Az-Zuhaili melalui kitabnya Al-Mu'tamad. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala merahmati pengarang-pengarang atas usaha mereka dalam memberi kefahaman berkenaan dengan fiqh Islami melalui perantaraan kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Al-Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i ini. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bahagian ketiga daripada muqaddimah penterjemahan kitab ini, iaitu metodologi terjemahan kitab ini. Bahagian ketiga daripada muqaddimah penterjemahan kitab ini, iaitu metodologi terjemahan kitab ini. Berkenaan dengan metodologi terjemahan yang dilakukan ini adalah seperti berikut. Pertama, terjemahan lebih kepada maksud dan makna bukan secara harfiah. Kedua, terjemahan yang dirasakan perlu kepada penjelasan akan diletakkan nota kaki di bawahnya. Kandungan untuk nota kaki adalah bertujuan untuk, pertamanya sebagai penjelasan. Kedua, pengukuhan sokongan fakta dan fatwa. Ketiga, sebagai tambahan maklumat. Keempat, sebagai tafsiran ayat. Kelima, sebagai syarahan hadis atau maknanya dengan lebih jelas. Metodologi terjemahan yang ketiga adalah tokoh ulama yang disebut oleh pengarang
diterjemahkan biografinya secara ringkas pada nota kaki, kecuali para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kami, yakni para penterjemah kitab ini, tidak menterjemahkannya kerana ianya akan menyebabkan kandungannya yang banyak dan tebalnya buku ini. Metodologi terjemahan yang keempat, tokoh-tokoh ulama hadis akan diterjemahkan biodatanya dalam himpunan pada muqaddimah ini, seperti Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, rahmatullah alaih, dan lain-lainnya. Juga dirujuk kitab-kitab fiqh, mazhab dan perbandingan, serta diletakkan nota kaki dalam isu-isu tersebut yang merupakan metodologi yang kelima bagi terjemahan kitab ini. Demikianlah selesai sesi pertama rakaman pembacaan kitab kita untuk sesi kali ini. Untuk sesi seterusnya, insya-Allah, jika dipanjangkan umur, kita akan meneruskan dengan sesi rakaman pembacaan dan perkongsian rakaman bacaan bagi bahagian keempat daripada muqaddimah bagi penterjemahan kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Al-Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i ini, dengan menjelaskan pula tentang biografi ringkas pengarang kitab ini, iaitu Syekh Dr. Mustafa Al-Khin, Syekh Dr. Mustafa Al-Bura, dan Syekh Dr. Ali Asy-Syarbaji, insya-Allah. Sekian untuk sesi kali ini. Saya ingin rakamkan sebesar-besar penghargaan dan ucapan terima kasih atas kesudian para penonton channel YouTube Tahsin Q yang mengikuti sesi perkongsian rakaman bacaan kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Al-Imam ala Al-Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i ini. Semoga kita semua boleh manfaat yang besar daripada kitab ini untuk kehidupan dunia kita yang fana ini, apatah lagi sebagai bekal kehidupan akhirat kita yang kekal abadi, insya-Allah. Semoga itu semua ditempatkan di kalangan hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh, serta kelak dimasukkan ke dalam syurga Jannatul Firdaus tanpa perlu menderita sebarang azab api nerakanya, insya-Allah. Sampai bertemu lagi di sesi perkongsian bacaan kitab ini yang seterusnya, insya-Allah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga jumpa lagi. Terima kasih.